jadi muazzin untuk waktu zuhur, waktu-waktu sembahyang. Bilal kata tak payahlah, kita ada muazzin, bagilah dia. Aku dah pencet dah, aku Bilal pencet, Ustaz Azmi imam pencet, berangkap tu nak pencet. Saya ni belum nikah orang, saya je yang belum nikah lagi. Saya banyak nikah orang. Jadi Bilal pun menarik, tak menerima lah. Nabi Bilal menolak dengan baik. Sahabat kata tak nak lah, cubalah sekali je Bilal, sekali. Kami nak dengar sekali je. Sekali ni je kami nak dengar kamu azan. Kami dah lama tak dengar kamu azan. Daripada Nabi kita wafat, tak ada lagi kamu melakukan azan. Kami nak dengar kamu azan Bilal. Sekali ni je. Bilal dah desak-desak Bilal. Akhirnya Bilal pun menerima, berat hati, terima juga. Bila Bilal azan, seluruh sahabat yang berada dalam majlis semuanya menitiskan air mata. Kenapa kakak sekalian? Kerana bila Bilal azan, mereka terkenang. Kenangan bersamamu kasih, seumpama mimpi di dalam mimpi. Mana mereka teringat kenangan bersama Rasulullah SAW, kerana mereka anggap Nabi sebagai kekasih mereka. Mereka anggap Rasulullah SAW itu seperti kekasih mereka. Bila mereka terkenang, umpama mimpi dalam mimpi, seolah-olah macam jumpa balik Nabi SAW. Hanya kerana mereka mendengar azan Bilal. Bilal pun lagi-lagi lah menangis. Tu cerita dia. Jadi kita nak cerita pada pagi ini kelebihan dan kemuliaan muazzin. Tapi kakak tak payah hantar surat kepada pengurusi surau ya. Permohonan menjadi Bilal lah. Tak payah. Permohonan menjadi muazzin lah. Tak payah. Bilal muazzin ni hanya untuk kaum muslimin sahaja, kaum lelaki. Jadi kita mengaji bab ni semata-mata kerana Allah dan juga kerana nak ilmu. Dan juga kita boleh turunkan kepada suami dan juga kepada anak-anak lelaki kita. Turunkan pada mereka ni. Suami kita dapat tawaran jadi Bilal, tak nak. Pergilah bang, Aisyah aku tak reti azan. Alah abang tak reti azan. Abang tu 3 tahun turun juara karaoke Taman Seri Bidok. Gila. Jadi muazzin Bilal tu dapat pahala. Ni cakap dengan abang kita, ni banyak pahala ni. Abang buka ni. Banyak ni. Dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ni saya mengaji di surau ni. Saya mengaji dengan Ustaz Azmi benda ni. Abang jadilah Bilal bang. Kalau abang jadi Bilal, saya akan masak asam, masak pedas seminggu betul-betul. Saya pendek jemu abang makan. Tu cerita dia. Baik. Telah pengarang penulis kitab ini Al-Marhum Syekh Muhammad bin Syekh Alawi Al-Bani Al-Asadi rahimahullah taala, antara kemuliaan Muhammad SAW ialah Allah SWT memberi keistimewaan azan. Terdapat banyak hadis yang menerangkan tentang kelebihan orang yang melakukan azan dan juga menjelaskan kemuliaan mereka dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT. Banyak hadis ya. Jadi kita nak bincang hadis ini satu per satu. Baik. Yang pertama, setiap yang mendengar lawakan azan daripada muazzin akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang berikut diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah bersabda, La yasma'u mada sautil mu'adzini, La yasma'u mada sautil mu'adzini jinnun wala insun wala syai'un illa yashhadu lahu yawmal qiyamah. Tidak mendengar jika suara muazzin itu jin dan tidak juga manusia, dan tidak juga sesuatu jua pun, melainkan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Untuknya, siapa? Bilal ataupun muazzin. Sebab itulah suara kita ni, dia punya fikir kena cantik. Dia punya sistem siaran raya dia kena cantik. Biar sampai ke camp PGA itu boleh dengar azan kita. Sampai macam tu. Jadi yang duduk kat sentri, duduk dekat guard punya saksi juga dengan azan. Sebab suara azan tu sampai ke sana. Kalau boleh sampai ke bukan tapau, kalau boleh. Kalau boleh sampai ke bukan beda tu, kalau boleh. Lagi ramai saksi bagi muazzin lagi bagus. Di kalangan manusia kita, di kalangan jin punya saksi juga.
Betul ke Ustaz? Jin punya saksi juga. Di padang mahsyar manusia dia saksi, tentu dah. Sebab yang dikumpulkan di padang mahsyar itu ialah kesemua kita umat manusia. Jin pun dikumpulkan di padang mahsyar juga. Wala syai'un, dan sesuatu apa jua pun. Haiwan pun jadi saksi juga. Haiwan Ustaz, kucing, arnab, beruang, cencorot, cengkerik, cengkerik punya saksi juga dia dengar. Dia boleh saksi juga. Habis macam mana Ustaz, haiwan ni kita mengaji mati dah Ustaz. Di dunia ni mati dia habis, kira dah Ustaz. Dia tak akan dibangkitkan di padang mahsyar Ustaz. Dia pun tak akan masuk syurga Ustaz. Ya, tapi dia jadi saksi untuk muazzin itu di padang mahsyar. Macam mana rupanya Ustaz? Jangan tanya. Ini perkara tak jumpa lagi. Nabi cerita sebab Nabi dah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bercakap ni bukan merapukan, bukan ikut sedap dia macam mana peserta maharaja lawak buat lawak dalam rancangan maharaja lawak. Itu suka hati ya, dia orang buat lawak, suka hati mereka ya, suka hati mereka je, ikut sedap mereka je. Ikut seronok je, sebab kata Nabi dia fikirlah sendiri. Tidak begitu. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala menyebut dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Dan tidak Nabi itu berkata, dan tidak Nabi itu melakukan sesuatu, dan tidak Nabi itu menjawab sesuatu itu dengan kepala otak Nabi sendiri, dengan hati Nabi sendiri, sesedap rasa Nabi, tidak. Melainkan ianya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya. Jadi Nabi cakap ni bukan Nabi suka-suka cakap ni. Sebab Nabi pun tak belum bertemu dengan alam akhirat. Tapi Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, so Nabi sampaikan kepada kita. Itu cerita. Bahawasanya sesiapa yang mendengar suara muazzin ketika dia azan, orang ini akan jadi saksi untuk muazzin itu di padang mahsyar. Kalau kucing dengar, kucing boleh saksi. Kalau siput sedut Ustaz, siput sedut pun serupa juga, dengar. Ikan dalam air Ustaz, ikan pun dengar. Ikan patin kalau dengar Ustaz, dia pun jadi saksi juga. Macam mana dia saksi Ustaz? Padang mahsyar itu padang Ustaz, bukannya laut, sungai Ustaz. Jangan tanya. Ini perkara di padang mahsyar. Yang penting amanna, sami'na wa amanna wa ata'na. Kami dengar, kami beriman, dan kami patuh akur. Itu dia sebenarnya. Jangan tanya macam mana rupa. Tak payah tanya. Buat pergi ke mana dekat, nanti jadi migraine. Tak payah nak fikir-fikir apa hal migraine ni, mikirkan macam mana ikan duduk pada mahsyar. Tak payah fikir kak. Terima saja. Esok-esok kita tengok sendirilah nanti macam mana. Yang kita fikirkan, kita di dalam mahsyar ni macam mana esok? Udahlah kita di dalam mahsyar esok jadi baby. Betul tu Ustaz? Tak pakai baju, tak pakai seluar, kain kemban pun tak ada. Betul kan Ustaz? Betul, biar betul. 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 Sungguh tak? Melainkan golongan-golongan terpilih sahaja. Apa dia? Orang mati syahid, dibangkitkan dengan pakaiannya yang berlumuran darah. Orang meninggal dalam ihram, dibangkitkan beserta kain ihram dia, kain telekung dia. Kalau nak kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang terpilih di padang mahsyar. Janganlah aku dibangkitkan dalam keadaan baby. Johar, Isha dan baby. Sebulan dengan keadaan lagi 5 bulan di bawah. Baby. Betul tak? Tak malu kita bersetukar? Malu. Tak ada malu. Dah bersetukar. Sebab kita bukan fikir malu kita fikir nak cari Nabi minta syafaat, cepatkan hisab, tak tahan malu ni. Malu. Nabi pun Nabi pun pergi ke bawah aras.
Sujud di hadapan Allah. Minta, ya Allah, aku pohonkan kepada-Mu ya Allah, dengan syafaat aku ni aku pohonkan kepada-Mu ya Allah, percepatkan hisab. Umat aku menunggu terlalu lama di padang mahsyar, satu hari seperti 1000 tahun. Mana buktinya Ustaz? Baca surah saya lah. Kan nak beri benar nak ni orang sejadah. Dengar. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'ala 'arsy ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Satu hari di syurga, di alam akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Tak tahan tunggu dah lama dah, bertari atas kepala, peluh semua keluar, bapak peluh, atuk peluh, orang peluh keluar. Nabi sujud di hadapan Allah. Allah Ta'ala kata, irfa' ra'saka. Angkat ra'sa, kepala kamu ya Muhammad. Hari ini bukan hari ibadah, hari ini yaumul jaza, hari pembalasan. Tapi Nabi sebab kasih kita, kasayang kita, Nabi sanggup sujud di hadapan Allah, minta supaya dipercepatkan hisab. Jadi kita minta sama-sama Kak, janganlah kita dibangkitkan di padang mahsyar dari kalangan orang-orang yang degil. Kalau tidak malu Kak, biarlah kita dibangkitkan oleh Allah berpakaian.